Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua anak-anak didik si Gumas yang dirindui, yang ditunggu-tunggu, yang sentiasa diingati selalu. Apa khabar semua? Bagus. Semua sihat? Alhamdulillah. Semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa berada dalam lindungannya. Si Gumas rindu semua anak-anak si Gumas. Baik, kita kali ini bersua. Alhamdulillah kita dapat lagi bersemuka dalam sesi PDPDR minggu yang keempat untuk mata pelajaran matematik kelas maju Invictus si Gumas pada kali ini. Baik, kita akan teruskan lagi tajuk kita pada pagi ini. Masih lagi mengenal nombor 1 hingga 10, tetapi kita kecilkan lagi tajuk dengan mengira tertib menaik, mengira tertib menurun dan juga melengkapkan nombor di antara dua nombor. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan sesi PDPDR kita pada pagi ini ya anak-anak. Baik, mari kita sama-sama lihat dan menonton slide yang si Gumas sudah sediakan ini. Baik, untuk tajuk ini merupakan kemahiran yang ketiga dalam mengenal nombor untuk kemahiran asas mengira ya anak-anak. Ini juga merupakan satu latihan ulang kaji untuk kita semua bersama-sama mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Boleh semua? Bagus. Baik, kita mulakan dengan jom kira tertib menaik. Untuk nombor yang pertama di sini, kita mengira daripada nombor yang paling kecil ke paling besar. Maksudnya nombor yang daripada bawah menaik. Seterusnya, baik, nombor 1 diikuti dengan nombor 2, seterusnya nombor 3, dia akan naik lagi nombor 4, seterusnya nombor 5. Jadi inilah yang dikatakan mengenal nombor secara tertib menaik. Nombor yang kecil kepada yang besar, besar dan paling besar. 1, 2, 3, 4 dan 5. Seterusnya, untuk yang ini kita mulakan dengan nombor 6. Selepas nombor 6, nombor berapa anak-anak? 7. Selepas 7, 8. Kemudian 9. Seterusnya 10. Kita mulakan dengan 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini merupakan tertib menaik. Kali ini kita kira tertib menurun pula ya. Kita mulakan dengan nombor yang paling besar, 10. Seterusnya turun lagi 9, 8, 7 dan 6. Tertib menurun ini maksudnya kita kira daripada belakang ke hadapan. Boleh anak-anak? 10, 9, 8, 7 dan 6. Bagus semua. Seterusnya, masih lagi tertib menurun. Kali ini dimulakan dengan nombor 5. Daripada belakang, kita bergerak ke depan. 4, kemudian 3, depan lagi 2 dan paling depan 1. 5, 4, 3, 2, 1.
Pandai semua. Baik, seterusnya kita akan melengkapkan nombor di antara kali ini. Baik, nombor yang diberi yang pertama ialah 2. Nombor di antara 0 dan nombor di belakang ialah 4. Nombor di antara ini maksudnya nombor yang berada di antara 2 dan juga 4. Jadi apakah nombor yang di tengah ini adik-adik? Anak-anak semua ingat? Ya, 3. Seterusnya nombor 5 dan 7. Nombor yang berada di tengah ialah nombor, boleh cuba? Bagus. Ya, nombor 6. Seterusnya nombor 8 di tengah dan nombor 10 di belakang. Yang berada di antara nombor 8 dan 10 ialah nombor, boleh sebut? Nombor berapa ya? Ya, nombor 9. Bagus semua. Seterusnya 7 di tengah, 0 dan seterusnya 9. Jadi apakah nombor di antara 7 dan 9 ini? Boleh cuba teka? Nombor berapa agaknya anak-anak? Ya, bagus. Nombor 8. Untuk yang meneka dengan betul, tahniah. Untuk yang kurang tepat, jangan putus asa dan boleh cuba lagi nanti. Ini caranya kita belajar untuk mengimbas kembali nombor yang telah kita belajar pada sesi yang lalu. Boleh anak-anak? Masih boleh ikut lagi? Bagus. Kali ini kita pergi ke latihan yang si Gumas sudah sediakan di sini untuk anak-anak semua buat selepas ini dalam buku latihan matematik ataupun di dalam kertas. Sila pastikan anak-anak tulis dengan tulisan yang kemas dan bersih. Tulis nombor yang betul. Kemudian sila tulis tarikh dan juga hari ini dalam buku latihan dan juga lembaran kerja yang anak-anak yang ada printer di rumah boleh cetak ya. Simpan dulu latihan ini sehingga ke sesi PDPC kita bersemuka yang akan datang bolehlah dibawa ke sekolah. Bagus. Soalan yang pertama. Sebelum itu kita lihat dulu contoh. Contoh di sini nombor 1, nombor 2, di sini 3 dan di sini 4. Yang berwarna merah ini maksudnya jawapan yang sudah diisi. Jadi untuk membezakan nombor dalam soalan dan jawapan, kita bezakan dengan warna ya. Di sini si Gumas gunakan warna merah. Jadi untuk anak-anak nanti selepas ini bila mulakan latihan, pastikan ruangan jawapan dalam kotak ini diisi dengan warna yang berlainan. Contohnya menggunakan pensel warna. Jadi untuk nombor dalam soalan itu boleh gunakan pensel. Seperti nombor 3 dan nombor 5 boleh gunakan pensel. Untuk petak yang kosong ini boleh gunakan pensel warna untuk menulis nombor. Boleh faham anak-anak? Bagus. Dan satu lagi, anak-anak cuma boleh lukis saja petak. Maksudnya lukisan yang paling mudah untuk menyalin latihan ini ke dalam buku latihan dan juga kertas. Lukislah petak yang paling mudah untuk anak-anak salin dalam buku latihan selepas ini. Boleh? Bagus. Baik, soalan yang pertama dimulakan dengan nombor 3. Seterusnya 0. Kemudian dalam petak ini nombor 5 dan tiada nombor untuk petak yang seterusnya. Soalan yang kedua, petak di depan tiada jawapan dan nombor 5, seterusnya nombor 6. Selepas nombor 6, nombor berapa di petak ini? Ya, anak-anak boleh fikir-fikirkan untuk jawab selepas ini ya. Nombor 3 dimulakan dengan nombor 5. Kemudian 0 di sini, petak ni tiada nombor, anak-anak isi selepas ini. Kemudian disediakan nombor 7, selepas 7 berapa? Boleh ya? Bagus. Nombor 4, 6 disediakan. Kemudian kotak yang kedua dan ketiga dibiarkan kosong untuk anak-anak isi jawapan nombornya selepas ini. Dan nombor yang terakhir ialah 9. Boleh anak-anak? Jelas setakat ini? Bagus.
Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Isikan tempat kosong dengan turutan menurun. Menurun maksudnya daripada nombor besar kepada nombor kecil, daripada belakang ke hadapan. Contoh, di sini dia beri 5, 4, 3 dan jawapannya 2 di sini adalah diwarnakan. Sama juga seperti tadi anak-anak. Kemudian 1 yang paling kecil di belakang. Jadi susunannya menurun 5, 4, 3, 2 dan 1. Soalan yang pertama diberi nombor 7. Petak yang seterusnya tiada nombor. Anak-anak kena isi nombor selepas ini. Kemudian nombor 5 tiada nombor dan nombor 3 yang terakhir. Soalan yang kedua, 6, 5, 4 dan 2 kotak tidak bernombor di belakang. Soalan yang ketiga, 8, berapakah nombor di sini? Dan nombor 6, kemudian 5 dan apakah nombor di sini? Boleh? Atau anak-anak sudah tidak sabar untuk menjawab latihan selepas ini? Sudah tahu jawapan, bukan? Bagus. Soalan yang keempat, 9 diikuti dengan 8. Selepas 8, di sini berapa? Di sini dan kotak yang terakhir. Jadi anak-anak kena isi 3 kotak yang terakhir di belakang ini dengan jawapan yang betul. Boleh semua? Bagus. Seterusnya, soalan yang kelima. Petak yang pertama kosong, tak ada nombor. Petak yang kedua juga tidak bernombor. Petak yang ketiga disediakan nombor 6. Kemudian petak yang keempat kosong lagi. Dan kotak yang terakhir nombor 4. Jadi apakah nombor di hadapan ini? Petak pertama, kedua dan di antara 6 dan 4 ini apakah nombornya? Boleh anak-anak? Boleh. Cikgu Mas pasti dan yakin anak-anak boleh jawab soalan ini selepas ini. Boleh? Bagus. Seterusnya, kita beralih ke latihan mengisi tempat kosong dengan nombor yang betul. Ini nombor di antara. Ingat lagi ya anak-anak? Ini adalah nombor di antara 2 nombor yang telah kita belajar sebentar tadi. Jadi untuk latihan ini, anak-anak juga boleh melukis petak yang paling mudah untuk ditulis dan disalin dalam buku latihan matematik dan juga buku sama ada kertas ataupun buku pun boleh. Cikgu Mas terima. Salin dalam buku dengan tulisan yang kemas dan bersih. Pastikan nombor yang ditulis betul. Boleh anak-anak? Bagus. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Diberi di sini nombor 2. Di tengah ini jawapannya nombor 3 berwarna merah. Jadi soalan yang seterusnya jawapan untuk nombor 2 dan 4 ialah 3 berada di antara nombor 2 dan 4. Jelas? Bagus. Seterusnya kita beralih ke soalan yang pertama. Di sini diberi nombor 1 dan diberi nombor 3. Apakah nombor yang berada di tengah? Boleh anak-anak? Bagus. Cikgu Mas tahu anak-anak sudah tahu jawapannya, bukan? Ya. Kita lihat ke soalan yang kedua. Diberi nombor 5. Apakah nombor di tengah selepas di antara 2 nombor 5 dan 7 ini? Seterusnya nombor 3, nombor 4 dan 6 di tengah. Boleh anak-anak? Bagus. Soalan yang keempat dimulakan dengan nombor 6. Selepas nombor 6, nombor berapa agaknya? Kemudian nombor 8. Bagus. Nombor 5. Di sini dia beri nombor yang pertama dalam kotak yang pertama 7. Selepas nombor 7, nombor berapa ya? Sudah tahu kan? Bagus. Nanti boleh jawab dalam buku latihan. Boleh salin ya anak-anak? Selepas itu nombor 9. Jadi nombor yang di tengah-tengah ini adalah nombor yang berada di antara 7 dan 9. Jelas semua anak-anak? Boleh faham setakat ini? Bagus. Cikgu Mas yakin anak-anak semua faham. Baik.
sekian sahaja sesi PDPDR kita pada hari ini untuk kemahiran 3 mengenal nombor, tertib menaik, tertib menurun dan nombor di antara. Semoga kita akan bersua lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan itu, Cikgu Mas ucapkan terima kasih kepada anak-anak didik Cikgu Mas yang Cikgu Mas rindui dan kasihi kerana telah menonton video PDPDR yang Cikgu Mas sediakan pada kali ini. Sehingga itu, terima kasih dan jumpa lagi. Selamat mengira ya. Bye.